Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada geng-geng takkan takut. Hari ni kita special sikit sebab hari ni konten dia outdoor. So hari ni aku nak share kat korang cerita-cerita seram yang aku pernah alami masa aku belajar dulu dekat Batu Cave, kat sebuah college yang nama dirahsiakan lah, pada tahun 2013 ke 2014 macam tu lah. Sebab kita orang kos kat situ tak lama, dalam setahun setengah ke 2 tahun macam tu je, lepas tu habis dah. So hari ni aku nak cerita seram kat korang outdoor. Macam takkan takut. So sebelum tu kita layan intro dulu. Zaz. Jom kita pergi Cik Antung. Okey, sebelum kita mula, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedatangan mereka. Amin. So cerita pertama yang aku nak cerita ni berlaku dekat hostel kita orang, tapi bukan dekat dalam hostel kita orang, dekat kawasan situ lah. So introduction, hostel kita orang ni dekat luar kampus. So macam college kita orang ni sewa satu building, macam satu apartment gitulah untuk pelajar-pelajar duduk situ. Tapi kita bayar sewa lah kat situ. Hostel kita orang time tu dekat Jalan Kuching. So nama hostel kita orang ni Seri Kuching lah, sebab dia dekat Jalan Kuching. So hostel kita orang ni dia macam rumah lah. So dalam satu hostel tu boleh lah muat dalam 10 ke 12 orang lah. Ikut besar rumah tu lah. Pada hari kejadian tu, aku tak ingat time tu cuti semester ke atau cuti pendek macam tu lah. Kita punya cuti semester dekat college tak panjang, 2 minggu je. Maksimum cuti semester paling lama 2 minggu. Kalau short semester break dalam seminggu macam tu. So aku tak ingat lah time tu cuti semester panjang ke cuti semester pendek. Tapi masa tu dalam rumah tu memang tak ada orang dah lah. Orang semua dah balik. Cuma tinggal aku, Zaf dengan Pijam. Pijam ni budak Terengganu, Zaf ni budak Ampang, aku budak Sungai Besi. Pada hari kejadian tu, kita orang ni macam boring sangat tau. Sebab macam melepek dekat rumah kan, tengah cuti tak tahu nak buat apa kan. Lepas tu aku pun cakap lah dekat Pijam. Aku cakap dekat Pijam, jom kita pergi Cik Antung. Tapi bukan kita cari pun lah, kita pergi jalan-jalan je lah dekat flat, dekat seberang tu. Dekat kolej kita orang ni, kat kawasan tu, seberang jalan tu ada macam sebuah quarters gitu kot. Quarters polis ke quarters askar macam tu lah, 4 tingkat yang dah memang kosong. Dia quarters tu dia ada banyak-banyak tau, tapi dekat ada certain block tu je yang kosong. So kita nak pergi dekat blok tu lah, sajalah nak jalan. Lepas tu Pijam pun macam okey, jom lah kita pergi. Kita mau tanya Zaf, Zaf pun on nak pergi. So kita orang 3 orang pun pergilah ke quarters tu dengan selai pinggang, pakai seluar pendek, pakai slipper ni kan. Memang gamble gila. Zaman tu pula masing-masing tak tahulah, darah panas kot, masih muda kan. So macam tak takut apa lah. So masa kita orang pergi tu, Pijam ni dia punya berani tu lain macam tau. Dia punya berani ni macam tak takut apa macam tu. Lepas tu masa on the way pergi tu, dia mulalah mulut dia ni jenis mulut cakap lepas juga dia ni. So mulalah mulut dia tu cakap besar lah, itulah inilah. Aku ada tegur dia juga, cakap Pijam, kau ni mulut jangan cakap besar sangat kan. Lagi kan jumpa kau senyap nanti. Lepas tu dia cakap tak adalah inilah. Lepas tu kita orang jalan tu, dah sampai kat kawasan tu, naik dekat kawasan rumah tu lah, blok tu lah. Ada satu blok ni blok belah belakang tau. So belakang dia macam hutan. So kita orang naik blok belakang ni. So kita orang naik sampai tingkat 2, tingkat 3 macam tu lah kot. Pergi sana tu memang tak ada rasa takut apa lah, memang tak ada rasa cuak apa ke. Kita pergi pun just saja-saja lah kan.
Tapi aku pergi situ aku takut benda lain. Aku takut penagih ke, makgian apa kan, makpet kan. So aku risaukan benda tu lah, risau keselamatan. Dah lah kita orang pergi ni kosong, tak bawa apa-apa. Kita orang naik tingkat 2, tingkat 3 macam tu. Plan dia, kita orang pergi situ, kita orang nak cari satu rumah, and then kita orang nak duduk dalam bilik yang berasingan. Seorang duduk bilik ni, seorang duduk bilik ni, seorang duduk bilik ni, dalam satu rumah, tapi kita orang 3 duduk dalam bilik berasingan. Plannya macam tu lah. Duduk dalam tu mungkin dalam 10 ke 15 minit sajalah, duduk saja nak rasa kononnya. Kita orang jalan kat tingkat 3 tak silap aku lah. Jalan kat tingkat 3 tu, jumpalah satu rumah ni macam bersih sikit lah, macam selamat lah nak masuk, tak banyak sampah, tak banyak barang lah. So kita masuk lah. Lepas tu macam rasa seram sikit tau, tapi kita orang still nak go on dengan plan tu. Cumanya kita orang tweak sikit, kita orang tukar, kita orang duduk 3 orang dalam satu bilik yang sama, tapi duduk jauh-jauh lah. Kawasan tu geng, dalam rumah tu sumpah totally blackout, totally gelap. Kita orang time tu bawa phone je, tak silap bawa phone je. So solo-solo pun pakai flash phone je lah. So kita pun duduk lah dalam satu bilik ni, master bedroom kot tak silap, master bedroom. So tapi kita orang duduk jauh-jauh lah, duduk jauh-jauh sikit. So kita orang duduk dalam tu pun tak lama, dalam 5 ke 10 minit macam tu lah kot. Sebab boring, tak ada benda, duduk gitu tapi tak ada apa kan. So kita pun macam okay jom lah, gerak lah, kita jalan-jalan lah kat kawasan ni kan. So kita pun keluar lah daripada rumah tu. Sebelum kita keluar daripada rumah tu, kita orang sempat ambil gambar. So ni lah gambar dia. Okay, ni kenangan ni. So lepas dah ambil gambar semua tu, kita pun keluar daripada rumah tu, nak jalan-jalan lagi lah. Kita orang jalan tu macam single file lah. Pijam dekat depan sekali, aku tengah, Zaf belakang. Zaf ni dia macam Islamik sikit, boleh baca-baca doa. So dia duduk belakang lah. Tengah kita orang jalan single file ni kan, so suluh dalam rumah kan. Tiba-tiba Pijam kat depan, tiba-tiba dia berhenti. Lepas tu dia pusing, dia cakap kat aku, jom kita balik lah, kita balik, aku nak kencing. Dia cakap dia nak kencing. Lepas tu aku macam, kau ni tadi tak nak kencing kan, sekarang lah nak kencing lah, itulah inilah. Lepas tu dia macam insist lah nak balik. Dia macam nak balik. Dia tak tahan nak kencing lah apalah. Tapi time tu muka dia dah lain lah, Aku dah nampak perubahan dia tu, sebab aku kenal Pijam tu dia bukan macam tu, tapi bila nampak muka dia tu dah lain tu macam dia ni mesti nampak something ni. Kita pun macam okey lah, kita balik lah. So kita balik tengah dalam perjalanan tu kita orang tanya dia, Pijam, kau sebenarnya kau nampak apa tadi kan kat dalam rumah tu? Lepas tu cakap tak ada apa, aku nak balik nak kencing ni. Dia macam resah, tak senang duduk macam tu lah. Dia tanya dia tak nak bagi tahu. Dia cakap tak ada apa, dia just nak balik sebab dia nak kencing. Lepas tu dah jalan sampai rumah, dah duduk, dah settle down semua. Lepas tu kita orang tanya dia balik, tanya Pijam, kau sebenarnya kau nampak apa dekat rumah tu? Kau bukan nak balik nak kencing ni, kau nampak benda ni kan? Lepas tu dia pun buka lah cerita. Dia cakap masa dia jalan kat depan tu, dia tengah suluh-suluh dalam rumah, dekat ada salah satu rumah ni, dia nampak ada bayang hitam tau melintas. Dia macam dalam rumah tu dapur dia belah belakang, so dia nampak bayang hitam tu melintas dekat belah dapur macam tu lah, macam melintas zas macam tu. So tu yang dia terus pusing belakang, dia cakap dia nak balik sebab dia nampak benda tu. Bila Pijam dah buka cerita macam tu, kita orang pun berambu lah. Dia cakap itulah kau tadi masa nak pergi bukan main lagi kan, cakap besar itu inilah. Itulah lain kali mulut tu jangan celupar sangat. Lepas tu dia diam dah kena bambu kan. So itulah pengalaman pertama masa kat college tu lah. So pengajaran daripada cerita aku ni, kita ni janganlah cakap besar, jangan mulut celupar. Kita relax je. Kita jadi orang yang tak takut sangat tapi tak berani sangat. Kita tengah-tengah lah, jadi orang yang tengah. So dari Pijam ni dia sebab mulut dia tu, dia cakap besar. Tu yang padan muka dia. Okay guys, so kita proceed ke cerita nombor 2 kita. Cerita nombor 2 ni pun jadi dekat hostel kita orang juga. So cerita dia macam ni. Hari tu weekend, so satu rumah plan kita orang nak pergi mandi sungai. Nah, ialah relax lah, santai kan, mandi sungai. Time tu kita orang pergi Sungai Kancing tak silap. So satu rumah tu pergilah, kecuali seorang mamat ni je tak nak ikut. Mamat ni nama dia Nick, dia budak Kelantan lah. Reason dia tak nak ikut tu sebab dia nak on the phone dengan giveaway dia. So dia tak nak ikut kita orang. So kita pun okay, tak apalah. So semua pergi, tinggal dia seorang je dekat dalam hostel tu. Nak dijadikan cerita, kita orang pun dah sampailah dekat Sungai Kancing tu. Dah mandi-manda apa benda segala, sampailah maghrib. Sampai maghrib tu kita orang nak balik lah. So tengah packing, tengah nak gerak ni, tiba-tiba
si Nick tu call. Dia call salah seorang member kita orang lah. Dia call, dia tanya, korang kat mana kan? Korang kat mana? Bila nak balik? Member kita orang yang dia call ni cakap lah, oh kita baru nak balik, baru nak gerak balik kan. Tapi kita orang terus pergi mamak dekat area hostel tu lah. So nanti jumpa mamak je lah, dia cakap. So Nick pun macam okey lah, nanti aku datang mamak. Okey, so kita orang pun susah-susah balik. Dah sampai balik tu terus pergi mamak, lepak minum makan apa benda semua, sebab dah lapar kan, dah mandi-manda segala semua, sial lapar. Lepas tu Nick pun sampai, Nick pun datang mamak tu. Bila dia datang tu dia macam muka dia macam cuak, macam takut, macam resah lah. Okey, lepas tu Nick pun ceritalah kenapa dia call maghrib tadi. Dia cakap tengah dia solat. Okey, dia solat dekat bilik dia lah, dia solat kat bilik dia. So kiblat dekat bilik dia tu macam straight macam ni, menghadap katil. So kiblat kat sini, depan dia katil. Okey, so katil hostel kita orang ni bawah tu lompong lah. Okey, lepas tu masa tengah solat, lepas tu dia nak sujud. Okey, masa dia nak sujud tu, dia terperasan ada benda bawah katil tengah jenguk dia nak sujud, tengah jenguk macam tu. Jenguk macam tu. Ya Allah. Tengah jenguk dia nak sujud. Dia terperasan lah. Lepas tu, dia cerita lah, dia pun dah tak senang duduk lah nak solat, tapi dia teruskan jugalah solat sampai habis. Korang bayang lah, tengah nak solat ada benda menjengah. Ya Allah, tak boleh bayang weh, seram gila. Okey, lepas tu dia teruskanlah solat sampai habis. Dia cerita itulah reason dia call, tanya kita orang kat mana apa semua bila nak balik. Sebab dia dah cuak lah time tu, dia nampak benda tu tengah jengah di bawah katil. Benda nak jadi kan, cuma itulah dia tak nak ikut suruh-suruh. Kita orang dah ajak dia, dah ikut, tapi dia tak nak, dia nak duduk rumah seorang-seorang. Itulah dia. Okay guys, itulah dia cerita untuk konten kali ni. Ada banyak lagi lah cerita. So itu nanti aku cerita dekat konten yang seterusnya. Kalau korang suka cerita aku dalam video kali ni, jangan lupa subscribe, like dan komen dekat bawah. Any suggestion atau apa-apa pendapat korang lah. Ataupun kalau korang ada cerita-cerita seram yang nak aku kongsikan, boleh hantar cerita korang ni melalui email dekat takkantakut22@gmail.com. Nanti aku letak link email dekat bawah. So terima kasih sebab menonton konten aku kali ni. Tolong bagi tahu adik-beradik, mak ayah, jiran-jiran, saudara mara untuk subscribe. So aku adalah semangat untuk teruskan dalam buat konten ni lah. So terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa dalam konten yang seterusnya. Jangan takut. Ini hanyalah cuba.